apa? Yes. Okey, kelas ini adalah kelas yang terakhir untuk bulan Mei. Jadi, oleh kerana itu, ya, kamu kena ingat possibility untuk kamu meneruskan pembelajaran kamu secara online kemungkinan besar akan berterusan sehingga ke bulan Ogos. Okey, kerana apa? 1 hari bulan Jun kamu akan total lockdown sehingga 14 hari bulan. So, adakah selepas 14 hari bulan tu ya akan kamu naik ke sekolah terus? Tidak, cikgu tak yakin. So dia akan berterusan sehingga 4 minggu lagi, so masuk ke bulan Julai, dan mungkin kalau keadaan berkurangan barulah dilonggarkan untuk for 2 weeks. So cikgu rasa paling awal kamu akan masuk adalah pada bulan Ogos. Okey, kamu masuk sekolah balik pada bulan Ogos. Dan yes, bila kamu masuk sekolah balik pada bulan Ogos, cikgu rasa kalau kamu, yes, how about exam? Cikgu tak tahu. Mungkin ada perancangan dia. Ya. Tapi kan diorang cakap kat kenyataan media tu, diorang bagi tahu that PKP yang fasa kedua tu kan, now total lockdown sekarang going to be start from 1st June and then the second phase. Okay. Dia cakap akan will happen for 1 month. Okay, yes. And then only go to phase 3, phase 4 then only. Yes. Jadi bermakna sekarang ni nak masuk bulan 6. So sekarang ni baru nak masuk bulan 6. So bulan 6, bulan 7 kemungkinan besar 2 bulan ini kamu tak pergi sekolah. So bulan 8 nanti baru kamu masuk sekolah semula. Jadi cikgu rasa kita akan lama berada dalam kelas online bersama-sama cikgu. Kamu semua akan bersama cikgu. Boring lah cikgu. Yes, boring. Sebab itu memang bukan kata kamu, even cikgu sendiri pun boring. Okay, cikgu sendiri pun boring. Tapi tak bagus untuk mata. Tengok komputer je dari pagi. Ya, betul. Lepas tu aura pembelajaran kurang. Ya, kita hilang mood sebenarnya kan. Jadi apa yang cikgu sarankan pada kamu semua ialah belajarlah secara santai. So jangan keep on pushing. No. Belajar secara santai, relax. Kemudian kalau ada masa, buatlah hobi baru. Okay, hobi yang indoor seperti belajar untuk bermain gitar, belajar muzik ke, kemudian juga main chess ke, ataupun juga anything. Kamu boleh buat seperti mula menulis novel ke, menulis novel, kemudian melukis. Belajar main PUBG. Belajar main PUBG. Betul. Even anak cikgu si Faris tu pun dia start belajar main gitar balik. Jadi cikgu dah ajar 2-3 lagu lah. So Madia Susi kata pergi belajar masak asam. Cikgu suka yang itu. Kan, mana tahu boleh jadi menantu tak? Teacher, sorry. Can I say one thing? PKP last hari tu saya belajar masak apa itu? Oh, ya ke? Tak, tapi kalau Nafi Iman dia bukan jadi menantu, dia anak hantu. Okey, tak ada. Baik. Kita teruskan. Sampai hati cikgu saya merajuk lah cikgu. Can I say one thing? Okey, baik. Can I say one thing? Yes, silakan. To those who are not mentally stable, I hope you're doing well, okay? Please. Doing well, yes. Okay, thank you, Sam. Having a mental down for the past few days. Yes, thank you Nazira. Anyway, hope you stay sane. Thank you Nazira untuk satu pesanan yang baik kepada rakan-rakan. So stay mental to be stable supaya tenang. Bagus. Okay. So thanks for advice, man. Thanks for advice. Seriously. Okay. Dan even cikgu sendiri pun sebenarnya pagi-pagi cikgu akan jogging untuk kurangkan stres semua. So buat dan jadikan kelas-kelas cikgu ini sebagai satu kelas yang kamu relax. Relax sambil dapat ilmu. Kita relax. Okay. Betul. Suicide is increasing. So kalau katakan kamu ada masalah, mentally ke ataupun hati ke apa ke kan. So jangan ambil keputusan untuk bunuh diri. Kamu ada banyak rakan dalam kelas ini, even kamu boleh message cikgu bincang-bincang. Don't worry. Okay, cikgu cuba akan bantu insya-Allah. Okay. So jangan stres jangan stres. Yes. Okay. Saya sakit hati. Hati tu memang mudah disakiti. Okay. Baik. Okay. Baik. Kita telah mempelajari hari itu iaitu berkaitan dengan
dengan iaitu berkaitan dengan Persekutuan Tanah Melayu, di mana kita tahu bahawa Persekutuan Tanah Melayu ni sebenarnya adalah hasil daripada penentangan orang Melayu terhadap Malayan Union. Okey, dan juga oleh sebab itu British telah buat satu jawatankuasa khas untuk melaksanakan rangka ataupun rang Undang-Undang Persekutuan Tanah Melayu 1948. So dia orang nak buat perlembagaan yang baru. Tetapi ada satu grup, kita belajar itu, ada satu grup yang mana golongan ini mereka menentang dan mereka kata mereka rasa terpinggir kerana British tidak memanggil mereka. British hanya memanggil Raja-Raja Melayu, UMNO dan juga wakil British. Jadi satu lagi grup telah membuat perlembagaan rakyat mereka iaitu pertubuhan AMCJA dan juga Putra. So kedua-dua ini telah bergabung dan mereka buat perlembagaan rakyat untuk diusulkan kepada British, namun akhirnya British tidak menerima perlembagaan rakyat itu. British menerima perlembagaan yang telah dibuat dalam Persekutuan Tanah Melayu 1948 oleh Jawatankuasa Khas. So di situ kita lihat mereka ini kecewa dan mereka telah melakukan hartal. Hartal tu ialah menutup semua sektor-sektor perniagaan sebagai tanda protes terhadap British. Baik. So kita telah bincangkan sampai situ dan hari ini kita nak lihat tentang apakah faktor-faktor penubuhan Persekutuan Tanah Melayu 1948. So antara tarikh yang kamu yang kamu kena ingat yang penting iaitu ialah 1 Februari 1948. 1 Februari 1948 Persekutuan Tanah Melayu ditubuhkan. 1 April 1946 itu Malayan Union. So ingat tarikh-tarikh yang sebenarnya senang nak ingat. 1 April, 1 Februari. Jadi kalau kita lihat di sini pada 1 Februari 1948 Persekutuan Tanah Melayu ditubuhkan. Dan faktor penubuhan dia baik, iaitu pertama kerana kita tahu penentangan orang Melayu terhadap Malayan Union. Orang Melayu antaranya seperti Raja-Raja Melayu, Cendekiawan Melayu serta UMNO bekerjasama untuk membantah pelaksanaan Malayan Union. Sebab apa? Malayan Union ini telah memberikan kesan buruk kepada Raja Melayu dan orang Melayu. Malah dua orang ahli Parlimen British iaitu L.D. Gammons dan juga David Rhys Williams telah menyaksikan bantahan orang Melayu terhadap Malayan Union dan telah melaporkannya kepada Dewan Parlimen British. So kalau dia kata tahu bahawa kalau diteruskan juga maka keadaan huru-hara akan berlaku di Tanah Melayu. So semasa berlaku pelbagai penentangan dan bantahan inilah mereka telah menggubal perjanjian Persekutuan Tanah Melayu. Dan Dewan Parlimen British tu dekat Tanah Melayu ke dekat tanah dorang sana tu? Baik, Dewan Parlimen British sebenarnya berada di London. Parlimen British lah. Yes. Dia report kat sana lah, bukan dia dekat faham? Bukan. Dia orang report ke sana. So daripada situ Parlimen British bersetuju untuk menukarkan Malayan Union kepada Persekutuan Tanah Melayu. Jadi itulah kejayaan-kejayaan yang telah dilakukan oleh UMNO dan juga Raja-Raja Melayu. Dan antara cadangan selain daripada itu, faktor yang kedua. Faktor pertama penentangan orang Melayu. Faktor yang kedua iaitu cadangan Raja-Raja Melayu dan UMNO sendiri. Di mana kalau kita lihat cadangan dia iaitu Malcolm McDonald, Governor General dan juga Sir Edward Gen iaitu Governor Malayan Union telah mengadakan pertemuan dan perundingan dengan Raja-Raja Melayu untuk mengatasi konflik masyarakat Melayu pada waktu itu. Dan di sinilah mereka telah menemui Raja-Raja Melayu dan Raja-Raja Melayu telah mencadangkan perkara-perkara berikut, iaitu Raja Melayu kata why not tubuhkan persekutuan yang bertaraf naungan bukannya tanah jajahan. So ramai yang akan kata, cikgu, apa beza naungan dengan tanah jajahan? Naungan ni adalah di bawah lindungan, di bawah perlindungan British. Kalau tanah jajahan, tanah Melayu ini milik British. Itu beza dia. Jadi
dalam bab apa tu? Bab satu kan dia ada kan difference between yang naungan. Ya betul. Sama kan? Sama. Maknanya dia punya konsep sama, iaitu naungan tu sesuatu negara atau kawasan itu dilindungi Oleh seorang raja tu. oleh kerajaan lain. Okay. Oleh kerajaan lain. Jadi macam korang lah kan. Korang semua ini ada lebih kurang 43 orang. 43 orang ini sebenarnya di bawah naungan cikgu. Cikgu tak menjajah kamu semua. Betul? Cikgu Belum hanya lagi. Bagi protection. Okey, baik. Siapa yang nak apa dijajah hatinya silalah. Okey, baik. Okey. Baik. So Michael apa jadi dia tak kecil hati ke usaha dia jadi sia-sia? Well, Michael menerima itu sebagai satu tindakan yang dia rasakan dia hanya akur dengan apa juga keputusan parlimen. Okey. Jadi baik. Kemudian Raja-Raja Melayu cadangkan untuk perjanjian baru untuk gantikan Malayan Union dan dia minta supaya wujudkan jawatan Pesuruhjaya Tinggi bagi menggantikan Gubernur. Apa beza dia? Gubernur adalah semasa bila? Semasa Malayan Union. Tapi kalau Pesuruhjaya Tinggi iaitu semasa Persekutuan Tanah Melayu. Itu beza dia. Gitu beza dia. Dan kali ini raja minta untuk berkuasa dalam perundangan. Buat undang-undang, raja kena berkuasa. Itu dia orang minta. Dan perkataan negeri-negeri Melayu perlu muncul dalam persekutuan yang baru. So, kalau kita lihat di sini, Sultan Perak pada waktu ini iaitu Sultan Idris Sultan Idris Shah menjadi juru cakap kepada raja-raja Melayu menjelaskan kepada Sir Edward Gen agar mendesak British menerima usul pembentukan persekutuan. Sebelum bincangkan perkara lain, nak bincang perkara lain kena cakap dengan British supaya terima dulu idea kami untuk tubuhkan Persekutuan Tanah Melayu. Kami tak nak Malayan Union. Jadi Gamans dan Rhys William pun sampaikanlah surat bantahan itu daripada Sultan Perak kepada Parlimen British. Jadi antara kandungan surat baginda menyatakan bahawa tahu, kami ini sebenarnya raja-raja Melayu tu menandatangani persetujuan tu yang semasa Harold McMichael minta tu, sebenarnya kami buat dalam keadaan terpaksa dan terburu-buru sebab telah didesak oleh Harold McMichael. Kan? Jadi kami tak setuju. Jadi itulah yang mereka maklumkan dalam surat ini dan surat itu telah dihantar ke Parlimen British. Kurang ajar kan? Kita Raja-Raja Melayu ni dulu, kalau kamu tengok video awal-awal tadi, Raja-Raja Melayu sampai Maharaja Cina nak ambil air basuhan kaki untuk dimandikan dan juga mengubat penyakit dia. Ini British langgar semua. Habis tak hormat Raja-Raja Melayu kita. Ya. Tapi saya tak faham apa dia like cikgu cakap kan Harold McMichael dia mendesak untuk mendapat tanda tangan. Betul. Kan like masa Harold McMichael want to go and see the raja semua tu kan. Kan dia ada macam like ada orang ganti semua kan, like they sit down in the form, right? Ya, so, betul. Masa tu macam mana he go and beat all the people, macam mana dia boleh desak? I mean dia boleh desak Raja-Raja Melayu tu. Okey, sebenarnya kita harus lihat bahawa Harold McMichael apabila dia bertemu, kalau kamu ada baca dalam bab yang keempat hari tu kan, bab 4 hari tu, iaitu kalau kamu lihat Raja-Raja Melayu ni, Harold McMichael bertemu Raja-Raja Melayu dengan status sebagai wakil kerajaan British. Bila datang dengan status sebagai wakil kerajaan British, means that saya wakil daripada kerajaan British, iaitu kerajaan yang memiliki kekuatan angkatan tentera dan kami memiliki empayar yang terbesar di dunia. Adakah kamu nak menentang kami sebagai empayar yang terbesar di dunia dan kami ada kekuatan ketenteraan? You see? So Raja-Raja Melayu bila dia fikir untuk menentang, dia akan terfikir sekejap. Kalau aku menentang ni maknanya aku menentang kerajaan yang sangat besar. Yang mana bila-bila masa mereka akan menyerang negeri aku dan akan menyukarkan kehidupan rakyatku. You see? Jadi di situ ada satu, kita kata, sentimen pandangan kepada pihak British bahawa mereka lebih berkuasa. Tapi memang betul pun,
Okey, satu ketika dahulu Empire British menguasai hampir 22% daripada keseluruhan dunia ini. 22% seluruhnya dikuasai oleh Empire British. 22% ada banyak goods. Yes. Jadi kalau kita lihat di sini, sebab itu mahu tak mahu, okey, dia Raja-Raja Melayu seperti didesak untuk menandatangani. Jadi terpaksa untuk menandatangani perjanjian Malayan Union itu. Okay, cikgu. Alright. Baik. Selebihnya siapa kuasa? Banyak. 22% tu mungkin Britain. Another maybe 15% tu adalah seperti Spanyol. Another seperti Perancis. Ada Jerman. Okay, kita ada waktu itu kuasa-kuasa besar. British, Jerman, kemudian Perancis, Spanyol, kemudian Amerika, kemudian ada Portugal. Portugal dah kurang dah masa tu. Tapi yang the most powerful pada waktu itu adalah British, kemudian juga Perancis dan Jerman. Itu memang banyak. Yes, dan juga Belanda. Yes, Belanda. So, itulah kuasa-kuasa yang empire menguasai dunia kita pada waktu itu ya. Baik. So, kita dah lihat yang pertama, faktor penubuhan Persekutuan Melayu kerana pertama penentangan orang Melayu, yang kedua kerana cadangan Raja-Raja Melayu sendiri untuk tukarkan Melayu Union kepada Persekutuan Melayu, dan yang ketiga iaitu ada sokongan daripada pentadbir British sendiri, iaitu sokongan daripada pegawai-pegawai British yang kata lebih baik buat persekutuan daripada Malayan Union. Siapakah pegawai tinggi British itu yang mendorong pembentukan Persekutuan Melayu? Iaitu seperti Sir Edward Gent sendiri, iaitu Gubernur Malayan Union sendiri. Dia sendiri pun setuju untuk membentuk Persekutuan Melayu. Begitu juga ada Malcolm MacDonald, Sir Ralph Horn, Gammons, A.T. Newbold, Roland Bradel dan juga Theodore Adams. Malah Sir Ralph Horn sendiri mencadangkan agar British, dicadangkan supaya apa tahu? Agar British libatkanlah Raja-Raja Melayu dalam pentadbiran berasaskan perlembagaan. Contohnya berilah kuasa tertentu kepada Sultan dalam Majlis Negeri dan Majlis Perundangan. Ini tak, letak Raja-Raja Melayu kita dalam Majlis Raja-Raja, membincangkan hal agama Islam dan adat istiadat orang Melayu. Itu je. Maksudnya dia suruh support lah. Tak, dia suruh supaya ambillah sultan-sultan tu, bincangkan untuk apa? Untuk buat undang-undang. Sebab ini negeri-negeri bagi raja-raja tu. Kenapa hadkan kuasa raja-raja? Kesian dia orang. Maknanya at least ada juga pegawai British yang ada sense lah. Ada juga orang kata apa? Tapi kan cikgu, kalau pegawai British tu kan, dia macam belas persen pada Raja Melayu. Or pegawai British lain tak macam like brainwash, cakap macam kenapa you want to like bagi dia orang cepat macam tu, tak ada ke? Okay, tak ada. Sebab sebenarnya kalau kita lihat British ni sebenarnya, okay, kalau kamu tahu orang British, orang ataupun Europe ni, sebenarnya mereka ni ada, kita kata sebagai open minded, di mana kalau mereka kata kalau salah is salah, kalau betul is betul. So kalau katakan kesalahan itu datang daripada kerajaan mereka sendiri, mereka akan kata salah. Memang salah. Jadi kalau dia orang kata, kalau tukarkan Malayan Union ini, kalau jadikan Tanah Melayu ni Malayan Union, okay, dengan ini adalah sebagai satu penjajahan, so bagi mereka, ada setengah mereka berfikir ini salah. Ini salah. Even though itu datang daripada kerajaan mereka sendiri. Mereka kata apa? Salah. So mereka memang open minded dan mereka berpegang kepada hak yang sebenar. Dia tak macam kita ni. Macam kita ni kadang-kadang lalang. Kebanyakan kita ni pemimpin kita lalang. Kalau bila kita kata A kan, so kemudian ada B, kemudian ramai pula pergi B. Yang tadi A tadi, saya pun B lah. Nampak macam tu. Kan, sebab ada kepentingan. That's what my parents call me whitewashed. Yes, betul. Jadi this is, kena ingat okay, kalau katakan sesuatu fakta itu adalah betul, biarlah majoriti kata tak betul, tapi kalau bagi kamu tu betul, is betul. Pegang pada prinsip tu. Itu kalau kita cakap betul, orang lain cakap dia macam tak betul. Salah. Salah. Macam mana? So, kamu kena pastikan kamu punya fact kena prove it lah. Yes, prove it. Prove it. Dan kalau katakan still orang lain kata salah, itu tetap salah. Kamu kata tak apalah.
kamu dengan salah kamu, saya akan tetap pegang kepada yang betul. Yes, betul. Okay, nampak tak? So pegang pada prinsip tu. Okay, for example lah, okay, macam cikgu nak sharekan sesuatu tapi cikgu kena off record lah. Baik. Satu ketika dahulu, cikgu pegang pada prinsip bahawa sebenarnya orang kata apa, kalau yang benar itu adalah benar. Okay, dan satu ketika dahulu cikgu rasa untuk masa dulu cikgu nak berkahwin dengan seorang wanita, my wife ni. Ramai yang kata, oh tak betul lah ni, perkahwinan kau ni tak betul. Kau ni sebenarnya, okay, macam-macam. Banyak halangan. So bagi cikgu apa? Bagi saya itu betul. Dan prinsip saya adalah betul. Saya dah check semua, itu memang betul. So kalau kamu semua kata salah, aku tetap pegang pada prinsip, aku buat benda yang betul. So cikgu proceed. Sebab apa? Even though ada ramai yang kata tak betul, cikgu akan tetap kata ianya betul dan cikgu proceed. But so in the end, apa yang berlaku adalah, so my facts adalah betul. So jangan ikut majority. Majority kata tak betul, menentang, tapi kita pegang pada fact yang betul, kita akan menang. Ya, betul Kalau betul. Tapi kalau benda tu terang-terang salah, tapi kau cakap betul, memang kurang akal lah tu. So kena hati-hati Okay, so hati-hati. Yes. Alright. So yeah, okay, baik. Kita lihat kita teruskan. Okay, pada bulan Mei 1946, Sir Edward Gan bertemu dengan Wakil UMNO di Pulau Pinang, dan pada 18 Julai 1946, British telah memberikan peluang kepada Dato' Onn Jaafar dan Raja-Raja Melayu mengemukakan cadangan balas, dan mereka menganggap bahawa pembentukan persekutuan ini akan wujudkan politik yang stabil supaya dapat mendorong pelabur luar untuk melabur di negara ini. Okay. Dan itu pun betul juga, Dan. Kadang-kadang kita bagilah fakta mana sekalipun, tapi bila mak kata salah, tiba-tiba fakta kita jadi salah. Dan kita kena akur, alamak, salah. Betul, cikgu. Kuasa mak kuasa mak is power. Betul, Nazira? Kuasa mak menentukan decision. Yeah. Kan? So itulah yang berlaku. Even kalau kamu tengok bapak kamu sendiri pun, bapak kamu selalu akan mengambil keputusan daripada mak kamu. Setuju? Betul 100% setuju. Betul. Kalau saya baik. Walaupun tak logik kadang-kadang. Terima je lah Okay, baik. So British juga perlu melaksanakan dasar dekolonisasi yang disarankan oleh Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu, iaitu melalui Piagam Atlantik. Iaitu dasar dekolonisasi, iaitu dasar melepaskan tanah jajahan kepada penduduk tempatan. Okay, jadi itulah dia. British kena laksanakan dasar dekolonisasi yang diisytiharkan pada bulan Ogos 1941, dan Piagam Atlantik ni adalah satu perjanjian perjanjian yang telah dirangka oleh Britain dan juga Amerika Syarikat, di mana mereka sebenarnya berdua ni, Britain dengan Amerika, telah buat perjanjian bahawa okey, kali ini start from now 1941 kita akan lepaskan semua tanah jajahan yang kita ada, sebab kita tak nak no more imperialisme, no more, kita kata tidak ada lagi conquer, okay, untuk menjajah negara lain, no more. So mereka berdua setuju, dan mereka kata bahawa apa? Bahawa nasib negara-negara yang dijajah itu terpulanglah kepada penduduk-penduduk tempatan itu sendiri. Dan perjanjian ini kenapa dipanggil Piagam Atlantik? Kerana perjanjian ini telah ditandatangani semasa mereka berdua, iaitu Winston Churchill dan juga Theodore Adams, iaitu Theodore Williams, iaitu Presiden Amerika Syarikat pada waktu itu. Mereka berada di atas kapal di Lautan Atlantik. So di atas kapal Lautan Atlantik itu mereka telah menandatangani perjanjian itu. Dipanggil Piagam Atlantik. Cikgu, yes. Diorang cakap diorang tak nak tak nak menjajah lagi. Menjajah lagi negara. Dia kat tanah Melayu or is there specific country? Semua. Semua. Sebab itu
untuk melepaskan tanah jajahan itu kena melalui proses. So satu persatu dan perlahan-lahan. Bukan boleh on the spot. Okey, korang ambillah negara korang balik. Tak ada. Dia tak boleh buat macam tu. Sebab nanti negara-negara itu akan tidak ada pentadbiran dan juga akan berlaku huru-hara. So kena ajar dulu. Okey, kau kena manage this, kau punya country ni macam ni. Okey, dia management macam ni. Okey, sistem pemerintahan korang kena guna yang macam ni. Okey, dia tengok dah run smooth. Itu okay. macam jaja je. Tak. Selepas dia dah ajar semua tu, how to manage the country, then baru dia lepaskan. Itu sistem dekolonisasi. Iaitu macam kamulah. Kalau katakan kamu jadi prefect kat sekolah, adakah tiba-tiba kamu jadi prefect, kemudian kamu akan terus, okey sekarang hari ini bermulalah tugas aku sebagai prefect. Adakah kamu akan tahu apa yang kamu kena buat? No. Kamu tak tahu. Okey. Jadi kebiasaannya akan ada senior prefect yang akan bantu kamu. Dan mungkin kamu juga akan diberikan probation. Iaitu tempoh percubaan. Okey, so yang senior prefect akan ajar, okey, nak jadi prefect kena buat macam ni. Okey, kemudian dah lama-lama kamu pun okey, barulah senior prefect itu akan lepaskan kamu. Okey, sekarang kau boleh jadi prefect. So kamu boleh run sendiri. Macam itulah. Dia tak boleh terus lantik dan run jadi prefect. Tak boleh. Kamu tak tahu. Jadi itulah dasar dekolonisasi yang dijalankan oleh British. Macam orang baik je. Mau tak mau kita kena terima hakikat bahawa British ni adalah satu-satunya penjajah yang dikatakan sangat bertoleransi. Dia penjajah, tapi penjajah yang sangat bertoleransi. Banyak berlembut. Berbanding dengan penjajah-penjajah lain. Kalau Belanda, habis sistem raja tamat. Kalau Belanda. Tapi kalau British, still dia boleh consider sistem raja ini. Nampak tak? Jadi itulah perbezaan penjajah antara British dengan Belanda dan yang lain-lain. Dia paling, kita kata paling bertoleransi lah, bertolak ansur. Okey. Baik, kita lihat ciri-ciri Persekutuan Tanah Melayu 1948. So, apakah ciri-cirinya? Okey, kalau kita lihat ciri-cirinya adalah seperti, tempoh iaitu, Jawatan Kuasa Kerja mengambil masa hampir 5 bulan untuk menyelesaikan kerja merangka Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1948. 5 bulan, lama. Dan pada 20 November 1946, rangka Perjanjian Persekutuan tersebut telah dibentangkan dalam persidangan yang dihadiri oleh 3 wakil ini, Raja-Raja Melayu, Wakil British dan UMNO. Dan antara ciri-ciri Persekutuan Tanah Melayu 1948 ialah this is the characteristic of Persekutuan Tanah Melayu. First, negerinya adalah 11, iaitu gabungan 9 buah negeri Melayu dan 2 buah negeri-negeri selat. Tidak termasuk Singapura, dan waktu itu tidak ada Sabah dan Sarawak. So ada 11 buah negeri. Kemudian Singapura berjadi. Singapura kekal sebagai tanah jajahan British yang berasingan, dan ketuanya bukan lagi governor, tapi ketuanya adalah Pesuruhjaya Tinggi British. Iaitu Ketua Persekutuan Tanah Melayu, Ketua PTM. Ketua bagi PTM, Persekutuan Tanah Melayu. Baik. Kemudian apakah tanggungjawab Kerajaan Persekutuan? Kerajaan Persekutuan bertanggungjawab dalam hal kewangan serta hal yang mempunyai kepentingan bersama semua negeri. Ya. Baik. Eksekutif tu apa cikgu? Okey. Kuasa eksekutif ni maknanya adalah kuasa pentadbiran. Itu kuasa eksekutif. Iaitu kuasa pentadbiran, dan Pesuruhjaya Tinggi ini adalah memiliki kuasa pentadbiran yang tertinggi dalam Persekutuan Tanah Melayu. Sebab waktu ini belum ada agung, agung belum ada, jawatan agung belum wujud lagi. Dan Sir Shinta kata, cikgu sekarang Sarawak sekarang negeri Malaysia atau tidak? Sekarang Sarawak Malaysia lah. Sekarang Sarawak kan Malaysia. Sebab hari tu saya baca dalam grup WhatsApp dia cakap Sarawak dah independen je lah, dah negara separate lah, macam bila masa dia ada macam tak adalah. Yang sekarang jadi isu ni sekarang iaitu bukan saja nilai 3 jadi Selangor, tapi dengan cerita Seremban pun jadi Selangor.
Itu yang terbarulah. Jadi itu yang viral baru-baru ni kan. Kan. Macam mana pula lah Seremban boleh jadi Selangor? Okey. Jadi itulah yang berlaku. Ulang balik, lama-lama satu Malaysia jadi Selangor. Yes, ada satu video di mana usaha-usaha untuk menselangorkan negeri-negeri lain menselangorkan Selangor nak perkataan baru istilah baru. Istilah baru, menselangorkan. Alamak, macam mana Pelik je. No, I don't think that would be worth it because like where's diversity? Yes. Oh, okay. That one's diversity lah. I mean, you got people from Kelantan, you got people from Terengganu, Pahang, Perlis. Yes. Everyone's different, even if Malaysian, but very different. Yes, very different. but now, you know why? Kenapa mereka nak tukarkan jadi Selangor semua? Kerana apa? Supaya bila mereka pergi ke Kelantan, Terengganu, Kedah, Kelantan semua, mereka tak merentas negeri. You see? Mereka tak merentas negeri sebab still in Selangor. Itu trik dia. Jadi, Cikgu, kelas form 1 cikgu kan macam sejarah. Dia macam kelas gaduh-gaduh Kelas form 1? Adalah sikit-sikit, biasalah tu budak-budak. Hari tu saya pass by kan adik saya dia macam you have to respect apa yang jadi ni tiba-tiba tu. Macam like gaduh dalam kelas. Ala budak-budak, korang pun form 1 pun sama juga, hingus meleleh lagi. Tengah belajar masuk meleleh lagi. Apalah korang ni, form 1 kan? Tak apalah, we were still children that time. Okay, cikgu split sikit. Okay, baik. Itu dulu Okay. Jom. Kita lihat. Okay. Badan pentadbiran. Okay, ada yang gaduh. Betul. Okay, so kita lihat Badan Pentadbiran. Okay, untuk Persekutuan Melayu ada Majlis Mesyuarat Persekutuan dan Majlis Perundangan Persekutuan di mana ditubuhkan bagi membantu Pesuruhjaya Tinggi British, dan Majlis Mesyuarat Persekutuan ini mengandungi ahli rasmi dan ahli tidak rasmi. Ahli tidak rasmi dilantik oleh Pesuruhjaya Tinggi British dan ahli perundangan, Majlis Perundangan Persekutuan terdiri daripada pelbagai jenis kaum. Tapi itu adalah maklumat-maklumat tambahan lah. Sebenarnya yang paling penting adalah tanggungjawab ketua dan juga bagaimanakah ciri-ciri negeri itu. Itu penting untuk kamu ingat Baik. Kuasa Raja-Raja Melayu bagaimana? Okey, kuasa Raja Melayu pada Persekutuan Melayu ni, kuasa Raja Melayu, kita kata sebuah majlis raja-raja dibentuk membolehkan Raja-Raja Melayu akan memberi pandangan dalam perkara-perkara tertentu, dan di peringkat negeri, Sultanlah bertanggungjawab mengesahkan rang undang-undang yang diluluskan oleh Dewan Perundangan Negeri. Means that, apa beza dia? Semasa Malayan Union, Sultan tak ada merintah negeri. Sultan pun tak buat undang-undang. Baik, bagus soalan Hannah. Apa itu rang? Baik, for example, kalau kamu nak tahu, rang ni sebenarnya adalah kita kata sebagai kependekan untuk perkataan rangka. Iaitu mengesahkan rangka undang-undang. Rang undang-undang yang telah dia plan. Contohnya macam undang-undang COVID-19 ni. Undang-undang COVID-19 let's say kerajaan kata apa? Kita kena ketatkan undang-undang iaitu SOP daripada jarak 1 meter kepada jarak 30 cm sahaja. Supaya dia lagi rapat untuk meningkatkan ukhuwah. Boleh. Tapi ingat rang ni hanya untuk undang-undang. Dia tak boleh lain. Dia tak boleh lain. Dia tak boleh buat rangka karangan, tak boleh. Dia hanya untuk undang-undang sahaja. Yes, tapi untuk undang-undang. Sama juga macam kamu belajar. Kalau boleh tuliskan exam ke? Boleh kalau kamu buat untuk rang undang-undang. Rang undang-undang. Jangan kau buat rang karangan ke. No. Macam perkataan apa tahu? Perkataan menggubal. Kamu tak boleh kata, saya tengah menggubal nasi. Tak boleh. Menggubal kan membuat. Jadi menggubal undang-undang sahaja. Maknanya membuat undang-undang. Saya tengah menggubal kuih. Tak boleh. Menggubal kuih tak boleh.
Walaupun kamu kata, menggubal kan membuat. Tak boleh. Dia menggubal khas untuk undang-undang. Cikgu, kenapa tadi cikgu cakap rang tak boleh untuk karangan? Tak boleh apa? Untuk karangan. Untuk karangan tak boleh. Sebab rang tu memang khas untuk undang-undang. Tapi kan kalau kita orang tulis kat kertas tu rang karangan, lepas tu kita tulis poin-poin kecil, cikgu faham tu? Dia bukan masalah faham tak faham, tapi penggunaan perkataan yang salah. Perkataan salah. Contoh macam memasak. Cikgu pernah cerita kalau memasak tu banyak dia punya step masak. Ada menggoreng, merebus, menanak, menjerang dan macam-macam lagi. So mendidih apa semua kan. Tapi semua tu dalam perbuatan memasak. Sama juga macam ni. Semua perkataan membuat. Tapi kalau undang-undang, kita kata menggubal rang undang-undang. Macam tu. So kamu kena tahu differentiate dia ataupun membezakan dia. Okay. Baik, so itu kuasa Raja-Raja Melayu. Dia boleh buat undang-undang. Kemudian, baik. Kemudian kita lihat untuk perundangan, Majlis Persekutuan Perundangan ini, di mana kalau kamu lihat bahawa Majlis Perundangan Persekutuan diketuai oleh Pesuruhjaya Tinggi British dan bidang kuasa Majlis Perundangan Persekutuan ini mencakupi ataupun meliputi hal ehwal luar negeri, kemudian juga ketenteraman awam, kehakiman, perdagangan dan sebagainya, serta rang undang-undang perlu mendapat perkenan Raja-Raja Melayu melalui Majlis Raja-Raja. This is different, compared to Malayan Union. Malayan Union, bila mereka buat undang-undang, dia hanya refer kepada governor. So tak refer kepada raja. But then, Persekutuan Tanah Melayu, bila buat undang-undang, mereka kena dapatkan persetujuan raja-raja. Kalau raja-raja tak setuju, tak boleh proceed. Kalau raja-raja kata, undang-undang ni boleh proceed, then baru boleh diimplementkan. So, this is perbezaan yang ketara antara Persekutuan Tanah Melayu dengan Malayan Union hari itu. So, that's why kata Malayan Union, raja-raja hilang kuasa. Tak boleh buat undang-undang, tak boleh memerintah. So, Persekutuan Tanah Melayu dapat balik. Dapat balik untuk buat undang-undang, dapat balik untuk memerintah negeri. So, kan lebih baik Persekutuan Tanah Melayu. Baik, itu. Kemudian, bagaimana kewarganegaraan? Kewarganegaraan kalau tak silap cikgu ada 3 jenis ataupun 3 jenis 2. Dua. Baik, iaitu kewarganegaraan secara kuat kuasa undang-undang. So, kalau kuat kuasa undang-undang ini means that jus soli masih ada. Iaitu jus soli itu apa? Kerakyatan berdasarkan tempat lahir. Betul? Itu jus soli. Kalau kamu tak ingat, just ingat tempat lahir. Kerakyatan berdasarkan tempat lahir means di mana dia lahir, kat situlah dia jadi rakyat. Jadi still ada buat jus soli tetapi hanya terbuka kepada rakyat raja dan rakyat British. Means rakyat raja tu maknanya orang-orang Melayu dalam negeri-negeri Melayu ini dan juga rakyat British yang duduk di England tu tapi datang ke sini. So itu sahaja jus soli. Maknanya dia adalah automatik jadi rakyat Persekutuan Tanah Melayu. Automatik. So ada juga di mana buat ni tahun tu, sekarang ada lagi lah cikgu. Kalau diorang buat ni tahun tu, maksudnya sekarang ada lagi lah cikgu. Baik, sekarang ni ada. Tetapi dengan kita kata sebagai dengan dia punya pengetatan prosedur. Contoh Daniel. Contoh kalau macam kamu Daniel, kamu kahwin dengan seorang wanita daripada Australia. Kamu kahwin wanita Australia. So, kemudian kamu dengan isteri kamu tinggal di sini. Baik, yang isteri kamu takkan dapat warga negara. No. Isteri kamu takkan dapat warga negara. Tetapi anak kamu yang lahir di Malaysia ni, anak kamu dapat warga negara. Isteri kamu takkan dapat. Isteri kamu tak dapat. Kena faham tu. Cun nanti carikan tu cikgu satu. Baik, seterusnya. Good example cikgu. Good. Thank you. Baik.
Cikgu. Okey, baik. Alah, gurau je. Okey, baik. Seterusnya. Pemohon yang okey, faham. Lain macam ya. Okey, line clear. Okey, seterusnya. Pemohon yang lahir di luar negeri, okey, dengan syarat ayahnya mestilah rakyat raja dan rakyat British. Okey, jadi penduduk asal dari negeri Melayu yang lahir sebelum, semasa dan selepas tarikh perjanjian juga adalah automatik menjadi rakyat Persekutuan Melayu. Rakyat raja, okey, dan mereka yang telah serasi memahami adat resam, bertutur bahasa setempat, boleh memohon melalui mana-mana undang-undang yang dikuatkuasakan untuk menjadi warga negara. Ada kes pembunuhan, taklah sampai bunuh, taklah kan. Okey. Baik. Itu kewarganegaraan secara automatik. Dan satu lagi kewarganegaraan iaitu secara pendaftaran. Iaitu mereka yang dilahirkan dalam Sultan Melayu dan bermastautin. Bermastautin ni maknanya telah tinggal selama 15 tahun daripada tempoh 20 tahun dari hari permohonannya, so dia boleh memohon mendaftar untuk menjadi warga negara. Dan paling penting, seseorang itu perlu mempunyai tingkah laku yang baik, tiada rekod jenayah, menguasai bahasa Melayu dan bahasa Inggeris, serta setuju untuk taat setia kepada Persekutuan Tanah Melayu. So baru boleh diterima sebagai rakyat Tanah Melayu. Jadi pada waktu itu juga, okey, rakyat Persekutuan Melayu juga bukan saja orang Melayu. Rakyat raja itu termasuk juga adalah orang Cina, orang India yang telah tinggal lama di sini, mereka juga diterima sebagai rakyat Persekutuan Tanah Melayu. Jadi itulah yang berlaku. Okey, baik, bagus sebenarnya. Cikgu, apa pentingnya kewarganegaraan ini sebenarnya saya tak faham. Baik. Sebenarnya kewarganegaraan ini penting untuk apa tahu? Untuk kamu memperoleh keistimewaan yang ditawarkan oleh negara tersebut. Sebagai contoh, macam kita rakyat Malaysia. Okey, kita rakyat Malaysia, kita tinggal di Malaysia, kita layak untuk memohon vaksin, betul? Secara percuma. Kita layak untuk mendapat rawatan perubatan secara percuma. Kalau kamu tanya kepada pekerja-pekerja Nepal, Bangladesh ataupun juga Indonesia yang tinggal di Malaysia, kamu tanya dia, kalau pergi hospital kena bayar tak? Kena. Kalau nak ambil vaksin kena bayar tak? Kena. Company cover, yes. Tapi most of them, diorang kena bayar sebab diorang bukan warga negara. Kalau katakan anak-anak kamu nak belajar, ada beasiswa ataupun scholarship, kamu memang layak dapat. Tapi kalau untuk orang Bangladesh, Nepal yang ada di Malaysia ni, diorang tak boleh apply sama sekali. Sebab diorang bukan warga negara. Nampak tak? Cikgu. Yes. Contoh saya pergi luar negara, lepas studies pergi luar negara, dan saya macam dah kerja, lepas tu belajar kat sana kan. Dan first macam tak dapat green card. Okay. So for my family members, dia senang kena dapat green card juga. Okay. So macam mana? So sebenarnya kamu dapat green card tu bukan citizenship ataupun bukan kewarganegaraan, bukan. Okay, ianya adalah taraf kita kata PR, iaitu permanent resident. So permanent resident tak dapat. Permanent resident berbeza dengan warga negara. So still tak dapat kita kata facilities seperti mana warga negara. Yes, itu kalau kamu pergi ke US ke Canada ke sama je. Yes, tak dapat. Sebab you still consider bukan warga negara. Tapi cikgu kan, ada setengah orang tu kan, dia orang pergi, lepas tu dia orang dapat dah semua, lepas tu dia orang dapat green card, they bring their whole family to that. Itu macam mana? Well, dia orang boleh bawa ke sana, tetapi kena patuhi kepada peraturan dia lah. Mungkin ada cara lah kot. Macam cikgu sendiri, cikgu ada apply hari tu untuk mendaftar sebagai rakyat Kutub Utara. Tapi tak dapat-dapat. Kan? Kemudian baru sedar bahawa Kutub Utara tak ada negara. Aduh, itu masalah. Saya pun terfikir Kutub Utara negara mana. Okey. Baik, Aisyah kata kalau anak lahir kat Korea, dia warga negara Korea ke? Yes, betul. Kalau anak kamu lahir kat Korea, maka warga negara Korea. Tapi tengok bergantung kepada mak bapak dia. Macam
Macam Azrina Misaki. Mungkin Azrina Misaki boleh jawab. Okay. Kalau Azrina Misaki, kamu lahir di Jepun. Am I right? Ke kamu lahir di Malaysia? See? Azrina Misaki lahir di Jepun. But still, betul. Tetapi still kamu rakyat Malaysia, betul? Macam mana tu cikgu? Tanyalah dia. Macam mana? Azrina Misaki. Azrina Misaki. Dia lahir kat sana. Tapi mak bapak dia Melayu. Mak bapak dia Melayu. Maksudnya dia orang Jepun versus orang Malaysia juga dua-dua. Mungkin dia cuma dapatkan, mak bapak dia dapatkan rawatan untuk melahirkan anak di sana, di hospital sana je. Tapi bila register, register buat kat sini. So register kat sini as a warga negara di sinilah. Sebab mak bapak warga negara Malaysia. Am I right, Azrina? Betul kan cikgu kalau cikgu salah? So betul. Si Azrina pun kata betul. Okay. Try and get. So itulah dia. Jadi so Azrina warga negara Malaysia. Azrina warga negara Malaysia. Of course lah. Okay. Jawab soalan kau yang mana ni? Kimi Wadan. Apa yang Kimi Wadan? Cikgu daftar sisi pusat. Dekat USA ada satu exam untuk kewarganegaraan, orang Cina, orang India, macam-macam boleh buat. Okay, dia satu exam lah. So itu untuk menggalakkan rakyat luar negara untuk menyertai mereka sebagai, kalau tak salah cikgu, permanent resident kot. I don't know, tapi itulah kot. Tak. Kenapa parents saya tak melahirkan saya kat US ke UK? What life for me? Rugi. Kamu lahir kat US, kat UK, kamu takkan jumpa nasi lemak, thosai, yong taufu. Kamu tahu Malaysia ni food heaven tau. Kan? Kat sana tak ada food heaven. Rugi. I mean, not to mention that US doesn't have free healthcare. Free healthcare, betul? You gotta pay at least like what? I don't know how much, but it was a lot of money when I saw. Damn capitalist. You have to pay tons of Tapi euros. saya bukan macam like, you know, like Canada ke mana-mana kan. Tengok the life changes. I know. Y'all see me in Canada someday. See? Betul cikgu. Tapi kau kena ingat ada tax dia tinggi tau. Yes, cukai ada tax dia tinggi. You'll be living the Wild West life. I mean, better tax me and get a better life than tax me and just be poor. You know? Yes, agree. Well, itu bergantung kepada kita kata sebagai sentiment ataupun perception lah. Okay, sometimes people say that kemajuan kita kata kesenangan hidup kita sebenarnya bergantung kepada apa yang kerajaan ataupun orang luar offer pada kita. So kita just enjoy dan juga kita gunakan kemudahan yang sedia ada. But some of the people, macam cikgu sendiri, cikgu tak rasa bahawa apa yang di luar itu akan membahagiakan cikgu. So bagi cikgu, apa yang ada di dalam cikgu ni, cikgu beri kepada luar, itulah yang akan bahagiakan cikgu. So terpulang. Mungkin kata kalau teks tinggi, kerajaan akan menyediakan macam-macam dan hidup rakyat akan jadi sejahtera. But then mungkin di negara kita konsepnya lain, iaitu kalau kamu nak sejahtera, kamu kena guna sendiri, kamu kena usaha sendiri. Supaya kamu daripada dalam kamu limpahkannya keluar supaya semua orang dapat kemakmuran. Tapi cikgu. Yeah. In my opinion, I prefer and I'm willing to pay tax and live there. Yes, Tapi harus ingat tax sebenarnya penting untuk meneruskan kerajaan. Ingat segala prasarana, segala facilities, jalan raya, lebuh raya, lampu jalan. Itu kena semua guna dosh. Itu semua adalah sebenarnya kita kata sebagai yang disediakan oleh kerajaan. Dan juga cikgu pernah terfikir satu ketika dahulu kalaulah aku jadi Perdana Menteri. Ini cikgu cakap dulu kalau cikgu jadi Perdana Menteri, first thing first iaitu cikgu akan hentikan segala stesen jana kuasa elektrik,
Cikgu akan hentikan stesen jalan keluar elektrik yang ada di empangan-empangan besar dan juga di stesen-stesen besar. Why? Cikgu nak galakkan semua orang daripada kampung sampai ke bandar semua pakai solar. Jimat. Okey, tak payah bayar bil. Tapi dan juga tapi when I bagi tahu my parents macam tu, dia cakap macam Naguna tu for the future tu memang murah, tapi first time buy want to memang mahal. Memang mahal. Tapi kalau cikgu jadi Perdana Menteri, let's say lah I'm a Prime Minister, cikgu akan murahkan dia. Cikgu akan murahkan macam tu boleh lah. Tapi I have a solar panel actually for my house, tapi I just saying solar panel sebenarnya murah. But kalau pasang tu dah is the one that mahal. I don't know why. You see? Cikgu jadilah PM. Itu first dulu. Supaya semua orang tak payah bayar bil api, so semua orang enjoy. Kerana ada solar. Kita negara yang banyak menerima cahaya matahari. Kenapa kita tak gunakan dia? Betul. Tapi cikgu. Betul. Tapi kena fikir dos lah untuk untuk jalan ke negeri. Ya, betul. Dan juga galakkan kenderaan-kenderaan kereta elektrik, kereta yang menggunakan solar. Okay, so kita galakkan yang itu. Dan juga kalau macam cikgu sendiri, banyak solution dia. Sebagai contoh, kita tahu banyak tempat di Malaysia ni asyik traffic jam. So cikgu minta supaya minta supaya semuanya akan buat kira kata consideration untuk keluar waktu kerja, masuk waktu kerja yang berbeza-beza. Ada yang masuk pukul 8, kemudian pukul 9, ada yang masuk pukul 10, ada yang masuk pukul 11, ada yang masuk pukul 12. Satu pakatan ke apa ke, saya support cikgu first one. Dan ataupun kalau masih nak traffic jam tu kena guna banyak Tesla. Yes. Dan paling penting, sebab apa? Cikgu nak tanamkan satu pemikiran bahawa kita tak nak wujudkan kapitalis. Betul Nazira? So kita nak tanamkan satu bahawa kita tak nak kapitalis. Kamu tahu kapitalis? Iaitu orang yang mementingkan keuntungan. Go for money. Yes, Itu yang stres. Jadi kita nak ajar supaya betul. So kita nak ajar supaya kita keep sharing dan kita nak kehidupan yang sejahtera, makan cukup, pakaian cukup, hiburan cukup. What else you want? So no more nak kuntung duit lebih. No, tak payah. Tapi kan cikgu, setengah orang tu kan lepas because like if elders or whatever kan, kita like we are like in our age 16 and then we want to tell the elders macam ibu bapa ke uncle besar macam like this mindset ke apa-apa kan. Dia macam tak nak dengar yang macam yelah and put their own pendapat dan lepas tu macam pendapat dia orang lebih like better than ours. You gotta remember that these are, how can I say, close-minded people that never really had a chance to expand their minds, you know. How many times we advise them or tell something, they want to follow in their way. They're not open-minded. People are stubborn. What you can do about it, you know? Yes. Dan sebenarnya satu je. Siapalah kita untuk mengubah orang lain? So apa yang kita kena buat? Betul cikgu. Yes. Absolutely. I'm not telling to change or whatever. Macam like just you can make yourself open-minded. So apa yang kita kena buat? Them. Kita kena apa tahu? Kita kena ubah mindset kita kena ubah diri kita dulu. Bila kita ubah diri kita dulu, orang sekeliling akan follow us. We want to be a leader, not follower. Ingat yang itu. Betul cikgu. Yes. So bila kita a leader, kita akan buat to be this country being prosper dan juga lebih sejahtera, lebih baik. So kita semua akan hidup dalam keadaan di mana kita tak perlu duit banyak. As long as kita hidup cukup makan dan juga segalanya ada, what else kita nak? As long as we're happy. Yes, we happy. Bil elektrik tak payah bayar. Yes, bil air ada orang pun tu tak payah ada bayar. banyak duit tapi tak happy. Yes. Banyak duit, rumah besar. Jadi itulah kalau cikgu jadi PM lah. So, siapa nak sokong cikgu? Cikgu saya first Vote cikgu Rabi for Cikgu. Ya, nanti.
Supporter cikgu semua saya bayar tu. Terbaik. Tak apa cikgu. Saya buat protes. Homie got the bling in the bag. You know what? Dalam kelas kita ni ada semua profession. Kita ada bakal guru, kita ada mathematician, kita ada statistician, kemudian kita ada accountant dalam ni, kita ada musician dalam kelas kita. Kita ada almost everything in class. Kalau kita buat untuk the own party dalam ni, kita ada model, yes. Kita boleh buat satu party yang hanya ada 42 orang ini. We go for party. You see? Boleh juga cikgu. Kan? So yang musician boleh buat lagu tema party kita. Bangkit untuk apa? Kita bangun menegakkan hak yang sebenar. Lagu dah ada. Oh, lagu dah ada. Preach. Jap. Lain macam ni kan. Be preach for Cikgu Rafi's body kan. Yeah. Kita ni dah macam gerakan radikal dah ni. Okay. Radikal sangat. Okay. Baik. Itulah kita kan. Sebenarnya kita belajar sejarah untuk apa? Untuk menghayati dan kita ingin perbetulkan apa yang salah. Cikgu, sejarah juga digunakan dalam maths cikgu. Okay. Maths cikgu saya kan, dia belajar sets tu kan dia ada simbol U tu union tau. Yes. Union tu kena ingat Malayan Union. Betul. Memang ada. So kita lihat di sini But not ada for admin. Oh, okay. Admas tak ada apa formula tu. Rafi Zudin, dia nak jadi menteri makanan, ikut engkau lah. Dan semua ni pasal apa? Pasal ada Hitler dalam ni. Oh ya, kita ada Hitler kan. Kita ada Hitler dalam ni. Jadi jauh kita meloncat. Itulah pasal. Okay. Alright. Okay, so sikit lagi dan kita akan tamatkan kelas kita di sini, iaitu dan satu lagi. Isnin ada kelas tu? Isnin ini insya-Allah kemungkinan besarnya sebab ikut jadual cikgu cakap start 5 Jun kan. Okay, yes. Sebenarnya kalau ikutkan jadual memang start 5 Jun. Tapi cikgu rasa macam 5 hari Isnin ni cikgu nak buat satu kelas ataupun sebenarnya cikgu nak buat bengkel untuk soalan-soalan peperiksaan pertengahan tahun. Di mana cikgu akan tunjukkan bentuk soalan-soalan pertengahan tahun dan juga kamu semua boleh join untuk belajar menjawab, teknik menjawab. Is it okay? Okay ke? Boleh cikgu. Yeah, sure. Oh yeah, I'll call it bengkel anytime. Yeah. Malam ke cikgu? Ya, malam. Dan juga sebenarnya cikgu dah ada dapatkan buku yang ini. Okay, SPM 2000. Cikgu hari tu ada post, hari ni ada post dalam status kan? Yes. So yang ini kertas 1 tak 2 dibuat oleh guru-guru yang memang power, iaitu guru-guru sendiri bukan mana-mana publisher. Yang contoh yang ini yang ada ke? Tak ada. Yang ini sebenarnya adalah guru daripada sekolah di Perak, iaitu Cikgu Abdul Ghani dan yang lain-lain daripada Sabah dan juga Sarawak. Mereka memang penggubal soalan peperiksaan SPM. So ini memang soalan-soalan ni, latihan ni seriously best sebab setiap soalan struktur ni, kalau kamu tengok soalan-soalan struktur ni, sebenarnya cikgu suka soalan ni. Kalau kamu tengok soalan-soalan struktur ini, dia akan berikan segala seperti ini. Cikgu ada jawapan. Yes, kamu hanya perlu buat latihan. Macam ni, siap peruntukan markah. Tulis je dalam bentuk karangan. Yes. So this is special buku ni, seriously. Cikgu, berapa buku tu? Nak beli. Dan cikgu sebenarnya buku ini cikgu beri percuma kepada para pelajar Form 5 yang berdaftar kelas cikgu tahun ini, bulan Julai. Form 5 bulan cikgu. Form 5 sahaja. Untuk Form 4, tapi untuk Form 4 dia ada juga. Tapi untuk Form 4 cikgu tengok. Kalau katakan ramai yang daftar untuk Jun ni, cikgu akan dapatkan buku ini juga untuk korang semua. Sebab sekarang ni cetakan dia sangat terhad dan dah habis dah. So cikgu nak order lagi. So cikgu mana untuk Form 4? Untuk Form 4 insya-Allah kalau ada lebihan. Yes. Nak tanya, in this buku dia cerita tak pasal pasal questions like that? Harus diingat bahawa sebenarnya kamu adalah batch terbaru KSSM.
So tak perlukan pasir cushion. Yes, batch terbaru tak ada pasir. Sebab kita yang pasir. Yeah. So kamu tak ada pasir Pasir memang silibus berbeza. So soalan pun dah tak guna. So ini adalah dibuat sendiri oleh guru-guru ini. So this is very good things. Next gen. Harga dia sebenarnya RM12. Harga RM12. Tapi untuk pelajar kelas-kelas cikgu, Form 4 dan Form 5, cikgu akan beri kamu percuma. Cikgu akan hantar. Post kan? Yes, cikgu post. Shipping fees tak ada kan? Cikgu. Okay. Yes. I love you. I love you too. Dan cikgu telah mendapatkan satu set nota Form 4 dan Form 5 yang memang terbaik, which is sangat simple, sangat sempoi dan jelas. So bukan yang macam yang ini Yang ini memang diambil daripada guru-guru dan terlalu detail. So ada yang lebih ringkas lagi, yang mana lagi mudah untuk difahami. Dan itu pun untuk korang